فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama insya-Allah. Di kesempatan yang Allah berikan pada kita malam ni, saya nak berkongsi dengan jemaah tentang satu nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia yang kita duduk pada malam ini. Malam ini adalah malam yang ke-7 puasa yang ke-6. Jadi pada malam ini juga tahun 2024, Rasulullah telah tinggalkan kita 1400 tahun dahulu. Tapi ada beberapa nasihat yang Rasulullah tinggalkan sampailah kita ingin mengingatkan kembali yang Rasulullah bagi nasihat tentang dunia. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang satu perkara, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadakum isbahu hazih. Demi Allah, tidaklah ingin diumpamakan seperti mana kalian mencelupkan jari kalian di tengah lautan, dan apabila kalian angkat air yang melekat di hujung jari ini, itulah nikmat dunia, sedangkan yang berbaki itu adalah nikmat hari akhirat. Kalaulah dalam surau ni ada orang yang paling kaya sekalipun, kekayaan kamu itu hanya pada hujung jari. Yang berbaki yang Allah tinggalkan yang di tengah lautan keseluruhan itu nikmat di hari akhirat, punyalah banyak. Jadi kalau kita kejarkan dunia ni takkan habis. Dan yang kedua lagi satu, ketika mana Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah dengan para sahabat pergi berjalan menuju ke pasar. Di dalam perjalanan, Rasulullah terjumpa dengan seekor bangkai kambing, yang mana kambing ini telah busuk, kambing ini tak boleh pakai, kambing ini tak boleh makan. Dan kambing ini ciri-ciri dia telinga dia cacat. Macam mana cacat dia, Ustaz? Wallahualam, kitab tu kata cacat saja. Tuan-tuan tanya lebih, saya tak boleh jawab. Jadi ketika itu Rasulullah bercakap dengan sahabat, wahai sahabat, ayyukum yuhibbuna anazlahu bidirham. Apa kata aku tawarkan kepada kamu bangkai ini dengan harga 1 dirham? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami bayar, kami ambil bangkai ni, tak boleh pakai. Tak boleh pakai dan busuk, tak ada orang nak. Maksudnya tak ada sahabat yang ingin walaupun dengan 1 dirham. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, atuhibbuna annahu lakum. Apa kata aku berikan kamu dengan free, tak payah bayar 1 dirham, kamu ambil, kamu bawa balik. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, benda dah jadi bangkai, kami bawa balik pun kami tak boleh makan. Dan kalaulah bangkai ini masih hidup, dia masih tidak ada harga sebab telinga dia cacat. Mana sahabat tak nak, peri pun tak nak, bagi 1 dirham lagilah tak nak. Rasulullah bersabda kali yang ketiga, Rasulullah bersabda, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi man haza 'alaikum. Yang bermaksud, demi Allah, dunia yang kamu duduk pada malam ini, dunia yang kamu suka, dunia yang kamu belai, dunia yang banyak harta ini, lebih hina daripada bangkai kambing yang kamu tak nak. Macam mana tuan-tuan? Kita duduk atas muka bumi ni, Rasulullah kata lebih teruk daripada bangkai kambing yang kamu tak nak. Ini perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya mal'unah mal'un. Dunia ini terlaknat dan segala isi ni juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara ini. Berdasarkan 3 perkara ini, inilah nasihat yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, tuan-tuan. Kita nak buat apa? Kalau ada antara kita ni hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lagi, kalau kita tahu perkara ni kan jadi susah pada kita. Apa yang kita nak buat? Rupa-rupanya Imam Ibnu Qudamah nasihatkan kepada kita, dia tinggalkan satu wasiat, iaitu kamu lakukan 4 perkara ini, kamu diangkat darjat oleh Allah, kamu dimuliakan oleh Allah, kamu dimasukkan ke dalam syurga.
dan kamu dielak daripada azab yang pedih. 4 perkara inilah yang kita nak tahu. Daripada apa yang Rasulullah nyatakan ketika kamu buat, walaupun dunia ni hina macam mana sekalipun, kamu lakukan 4 perkara, kamu akan selamat. Kita akan selamat. 4 inilah saya akan kongsikan dengan para jemaah. Pertama, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, jadikan dunia ini sebagai tempat perniagaan. Tuan-tuan akan tanya saya, Ustaz, kita nak berniaga apa ni Ustaz? Memang itu ayat dia. Jadikan dunia ini sebagai tempat perniagaan. Jadi bila kita baca nak wasiat tersebut, kita tertanya-tanya, apa yang Imam Ibnu Qudamah cuba sampaikan? Rupa-rupanya dia nak bagi tahu antara kita dengan Allah ada perniagaan. Antara kita dengan Allah kena berniaga. Perkara ini diterangkan dalam Al-Quran, surah Fatir ayat ke-29. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang kedua orang-orang yang menunaikan solat, yang ketiga orang-orang yang menginfakkan hartanya secara terus terang ataupun bersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah mengharapkan perniagaan dengan Allah yang takkan rugi. Kita duduk atas muka bumi yang hina, kita berniaga dengan Allah, Allah balas pula dengan ganjaran yang cukup besar. Dan Allah katakan perniagaan itu yang takkan rugi. Kita berjaga dengan manusia pun kadang-kadang tak balik modal, lagi rugi ada. Tapi berniaga dengan Allah, kamu takkan rugi. Lebih-lebih lagi baca Al-Quran. Sebab itu orang yang baca Al-Quran, setiap huruf, bukan setiap ayat, setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Alif Lam Mim dah 30 dah. Punyalah banyak Allah bagikan. Berniagalah dengan amal ibadat. Cuma Rasulullah nyatakan kepada kita ni, bulan puasa ni, bulan puasa ni apa kita kena buat? Perniagaan yang paling hebat dalam bulan puasa. Lepas bulan puasa, tuan-tuan takkan dapat dah. Tuan-tuan takkan dapat. Hanya bulan puasa saja yang boleh kita berniaga. Punyalah banyak ganjaran dia. Apa ganjaran dia? Kita bacakan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'in mi'addih. Yang bermaksud, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa sauma fa innahu liwa ana ajzi bih. Melainkan puasa. Puasa itu untuk aku, dan aku akan berikan ganjaran lebih daripada apa yang kamu dapat. Kalaulah Allah kata 700 tu dah banyak, puasa itu lebih banyak. Kalau kita seorang usahawan, ada peniaga dekat sini, kita akan pilih tempat kita nak melabur ni. Kita akan pilih mana bank bagi interest paling banyak. Kita bagi mana keuntungan berlipat kali ganda. Ni Allah dah bagi tahu bulan puasa ni paling banyak. Lepas daripada bulan puasa, tak payah cari tempat lain. Takkan jumpa dah. Ini paling hebat. Ini paling hebat. Sebab itu kalaulah kita dapat maklumat ni lebih awal, insya-Allah kita kekal istiqomah dengan puasa kita. Puasa dengan hebat, puasa dengan baik, puasa dengan ikhlas. Puasalah kerana Allah. Jauhi daripada perkara yang boleh merosakkan puasa. Asalkan puasa kita kekal istiqamah, insya-Allah itulah perniagaan yang paling hebat. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, wahalbah as-sabab bainal qiram al-akhyar. Jadikan dunia ini sebagai gelanggang perlumbaan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, pening kepala, benda pula perlumbaan ni. Sebab ayat dia sampai macam tu je. Jadikan dunia ini sebagai gelanggang perlumbaan. Apa yang Imam Ibnu Qudamah cakap ni para jemaah, semuanya kalam-kalam je ada dalil. Semua kalam dia ada dalil. Sebab dalam Al-Quran Allah bagi tahu perlumbaan ni. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Di mana setiap umat mempunyai kiblat yang tersendiri. Di mana saja kamu berada, kamu hadapkan diri kamu kepada kiblat tersebut. Fastabiqul khairat aina ma takunu. Bersegeralah, berlumba-lumbalah, berkejar-kejarlah berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Dalam Al-Quran sama tak dengan wasiat? Sama. Jadi Imam Ibnu Qudamah mengatakan kita berlumba-lumba. Cuma daripada kita, pemikiran kita, ustaz, kita nak lumba apa sebenarnya ni? Kita nak lumba apa tuan-tuan? Lumba makan ubi kayu ke ubi keledek? Apa barang ubi?
Kita nak mencari jawapan ini terkandung di dalam Al-Quran. Pertama, selagi mana kamu hidup, selagi mana kamu masih bernyawa, selagi mana kamu duduk di atas muka bumi Allah, pertama kamu berlumba-lumbalah, iaitu mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan dalam surah Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, berlumba-lumbalah, berkejar-kejarlah mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan suruh pergi buat amalan lain. Amalan paling mudah, mencari keampunan Allah. Barang siapa yang mendapat keampunan Allah, kamu pasti mendapat limpah rahmat dan kurnia Allah. Tak ada benda lain dah. Hebat. Hebat Imam Ibn Qayyim kata, kamu kejarlah perkara yang pertama ni. Dan Rasulullah bagi tahu, ada perkara yang kita kena kejar dalam bulan puasa. Bulan puasa juga kita fokus. Kita fokuskan bulan puasa. Lepas daripada bulan ni tuan-tuan, babai, lambatlah kita nak berkejar-kejar. Kenapa dikhususkan bulan puasa? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sufidat asyaitan wa maradatul jin." Apabila tibanya malam pertama Ramadan, malam pertama Ramadan, semua syaitan dan jin dibelenggu, semua pintu neraka ditutup, semua pintu syurga dibuka. Antaranya yang paling penting yang nak nyatakan dalam hadis ini, iaitu tentang jin dan syaitan dibelenggu. Cuma ada beberapa pendapat. Antara pendapat yang pertama mengatakan syaitan dengan jin dia diikat, dipenjara, tak boleh lepas. Itu antara pandangan dia. Tapi pandangan yang kedua mengatakan bukan itu. Yang dimaksudkan jin dengan syaitan dibelenggu ialah gangguan jin dan syaitan ini dikurangkan oleh Allah dalam bulan puasa. Gangguan tetap ada, tetapi dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pada malam ini para jemaah, jarang surau ni penuh sampai keluar. Tapi disebabkan gangguan Allah itu, gangguan jin itu dikurangkan oleh Allah, kita yang jarang pun kita boleh datang dengan sukarela, dengan bersemangat, semuanya boleh buat pada bulan puasa. Lepas tu jadi malas balik lepas bulan puasa. Tapi itulah hakikat dia. Jadi kenapa perkara itu berlaku? Bila perkara ini Allah nyatakan dikurangkan gangguan, bersegeralah beramal. Kamu perbanyakkanlah amalan kamu. Solatlah berjemaah dekat surau, solatlah berjemaah dekat mana-mana sekalipun, bacalah banyak-banyak Al-Quran. Dikurangkan gangguan untuk kita beramal. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang Rasulullah buat 10 malam terakhir. Antaranya dalam satu riwayat, Sayyidina Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri al-wahir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya upaya meningkatkan amal ibadat 10 malam terakhir. Tuan-tuan, saya bagi satu rahsia. Ini rahsia. Kalau rahsia tak payah bagi tahulah, rahsia. Rahsia ni kepada orang yang belum tahu. Tapi kalau orang yang dah tahu, ya Allah ustaz, itu saya pun dah tahu dah. Saya sebelum ni Setiausaha Masjid mantan setiausaha. Ada satu profesor emeritus. Pengurusi tu, profesor emeritus ni hebat. Kalau dia berhenti pun profesor emeritus dia bawa. Kalau profesor biasa, kalau dah berhenti tak boleh pakai dana profesor tu. Profesor emeritus telefon saya 10 malam terakhir. Ketika mana kita kempen untuk bayar selesaikan hutang masjid 2.4 juta. Prof telefon, ustaz, saya nak infak. Okey prof back-in je prof, nanti receipt bagi ke saya. Dia kata saya tak nak back-in, saya nak jumpa ustaz. Alah prof ni back-in je lah, tak apa nak jumpa, dia jumpa saya dekat masjid. Kemudian dia bagi saya satu envelope. Dia kata ustaz, envelope ni ustaz infakkan dekat masjid. Okey prof, saya ambil envelope tu. Jadi bila saya ambil, sebelum prof tu balik, prof tu kata apa? Ustaz, saya serahkan envelope ini dengan harapan ustaz dapatkan pahala Lailatul Qadar. Dia ingat saya tahu bila Lailatul Qadar. Dia kata apa? Ustaz dapatkan pahala Lailatul Qadar. Dalam kepala saya kata, prof ni betul ke tak betul ni? Tapi saya husnuzon, sebab dia orang hebat, dia bukan orang biasa. Baik prof, insya-Allah. Saya ambil, saya bagi Tok Imam. Saya masuk dalam pejabat, saya bagi Tok Imam. Mam, kau kenal prof ni kan? Kenal. Ni prof ni bagi, kau import dengan dia. Okey, boleh. Tapi prof tu cakap kau dapatkan pahala Lailatul Qadar. Apa kata Imam? Imam tu cakap prof tu gila kot. Samalah macam saya. Tapi saya kata husnuzon, kenapa dia cakap macam tu? Mesti ada something berbeza. Jadi bila saya duduk tempat saya buka envelope tu, rupanya dalam envelope ada 10 lagi envelope.
Maksudnya apa? Satu hari satu. Macam selesai masalah. Tak selesai. Tak selesai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat envelope pertama, malam ke-21 tuan-tuan nak sedekah dengan waktu bila? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Bila tuan-tuan nak masukkan? Pening kepala ni. Tapi disebabkan dia hebat kan, mungkin dia nak uji saya. Kita pun mentelaahlah baca. Rupa-rupanya jawapannya Datuk Mufti bagi tahu. Datuk Mufti wilayah dalam satu artikel, dia menjawab satu soalan, adakah orang yang solat berjemaah pada waktu maghrib 10 malam terakhir? Maksudnya kita ni 10 malam terakhir kita kekal istiqamah solat berjemaah isyak, adakah dapat atau tidak pahala Lailatul Qadar? Jawapan Datuk Mufti ni yang saya kata ni macam rahsia surprise ni. Bila saya baca, saya pun alhamdulillah, Allah nak bagi ilmu kan. Jawapannya Datuk Mufti bagi tahu, Lailatul Qadar bermula apabila tenggelamnya matahari. Waktu maghrib kita berbuka tu, dah bermulalah Lailatul Qadar dan dia akan berakhir subuh. Jadi barang siapa yang beramal pada malam tersebut, insya-Allah pahala Lailatul Qadar milik kamu. Cuma dalam sebuah hadis memang dikhususkan kepada orang yang solat berjemaah waktu isyak. Sebab itu kalau kita tahu, kita akan buat. Benda ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, man shalla isya al-akhirah fi jamaah fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang solat isyak berjemaah di bulan Ramadan, kena pula malam tu malam Lailatul Qadar, pahala Lailatul Qadar milik kamu. Maksudnya apa? Kalau kita tahu rahsia ni, kita akan kekal istiqamah 10 malam terakhir kita solat isyak. Kita memang kena solat pun. Memang wajipan kita solat isyak kan? Tapi bila kamu solat isyak berjemaah 10 malam terakhir, insya-Allah pahala Lailatul Qadar separuhnya milik kamu. Dan sepatutnya surau ataupun masjid penuh 10 malam terakhir, bukan 10 malam pertama. Tapi kita terbalik. Tapi disebabkan ganjaran itu punyalah banyak. Nampak? Setan tu yang masih ada baki-baki, saki-baki tu, dia kacau juga supaya kamu tak boleh semayang solat berjemaah 10 malam terakhir. Nampak? Setan berusaha juga. Sebab itu kata setan tu masih ada. Walaupun usaha dia sikit, dia usaha juga. Waktu apa? Timbullah lagu raya. Teneng-neng-neng. Wajah lagu raya pula timbul dah. Bagi shopping. Dilalaikan kita juga. Dilalaikan juga. Padahal dah bagi tahu dah, peluang Lailatul Qadar terbentang luas kepada orang yang solat isyak berjemaah 10 malam terakhir. Terbuka dah. So itu dia katakan, berlumba-lumbalah kamu 10 malam terakhir. Insya-Allah kita tengok surau At-Taqwa 10 malam terakhir penuh, percayalah cakap saya. Orang yang mengetahui dia akan buat. Tapi bila orang yang tak tahu, shopping komplek penuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, wa muzzara al-taqwa liyum al-qarra. Kamu jadikan dunia ini sebagai tempat bercucuk tanam supaya kamu boleh tuai di hari akhirat kelak apa yang kamu tanam. Kita nak tanam apa? Imam Ibnu Qudamah punya ayat memang macam ni. Dia suruh kita beramal tanpa kata dalil. Rupa-rupanya bila kita kaji, memang Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang tanaman ini. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-12, man kana yuridu harsal akhiratin nazid lahu fi harsih. Barang sesiapa yang menginginkan amal perbuatannya pada malam ini mendapat ganjaran di hari akhirat kelak, Allah akan jadikan amalan pada malam ini untuk dapat ganjaran pada hari akhirat kelak. Cuma kita nak tahu amalan apakah yang menyebabkan dia tumbuh di hari akhirat kelak. Amalan apa? Antaranya sedekah. Sedekah tu Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan seperti mana orang yang bersedekah ialah seperti mana akan tumbuh ditanam satu biji benih, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji, dan itulah yang kamu akan tuai di hari akhir kelak. Berapa banyak lipat gandanya Allah berikan kepada orang yang bersedekah walaupun 10 sen. Walaupun 10 sen. Tu ada tabung kat belakang tu tuan-tuan, jangan lupa masukkan duit. Masuk sikit dia akan tumbuh. Apa yang kamu tanam, dia akan tumbuh dekat hari akhir kelak. Cuma Rasulullah bagi tahu, dikhususkan bulan puasa. Ada satu amalan kamu buat dalam bulan puasa, dia tumbuh lagi hebat. Apakah dia? Antaranya Rasulullah berkatakan, as-siyam wal Quran yasfa'ani li abdi yaumal qiyamah.
puasa yang sempurna, puasa yang ikhlas kerana Allah, puasa yang memang cun ikhlas kita lakukan. Puasa ini akan menjadi syafaat. Dia akan tunggu dekat hari akhirat kelak. Dia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, dua benda kita buat bulan puasa ni. Puasa yang sempurna, puasa yang diterima oleh Allah, dia akan tunggu, dia akan tumbuh dekat hari akhirat kali, dekat kelak nanti, dia akan bagi syafaat, dia akan keluarkan kamu daripada neraka Allah. Sebab itu kalau puasa ni cukup hebat. Dan Al-Quran kita boleh buat bila-bila. Lepas puasa pun tak ada masalah, sebab Al-Quran bukan setakat dekat akhirat, Al-Quran dalam kubur lagi dia boleh bagi syafaat. Tapi puasa tadi, puasa yang sempurna, puasa yang hebat, dia akan tunggu sebagai syafaat. Dan yang kedua Rasulullah bagi tahu, iaitu innal fi jannah baban yuqalu lahu rayyan. Bagi orang yang berpuasa ni, Allah sediakan satu pintu syurga khusus, nama dia Ar-Rayyan. Ar-Rayyan pintu ni kepada orang yang berpuasa. Dan Ar-Rayyan ini dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan akan ada penyeru daripada langit akan berkata, ainas saimun, ainas saimun, di mana orang yang berpuasa, di mana orang berpuasa, masuk dalam pintu ni. Apabila dah masuk, ditutup pintu ni, tak ada lagi orang yang boleh masuk. Mana kalau orang yang tak masuk tu pun tak puasa. Yang berpuasa akan masuk dalam pintu ni. Orang yang ikhlas, orang yang hebat, orang yang puasanya memang kerana Allah, dia akan dapat dua ganjaran. Satu adalah syafaat, yang kedua adalah pintu bernama Ar-Rayyan. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu Imam Ibnu Qudamah menyatakan, wa ma hal tahsil azzal lis safar allazi laisa ka asfar. Jadikan dunia ini sebagai tempat menyediakan bekalan untuk satu perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang cukup panjang. Perkara ini apa Imam Ibnu Qudamah nyatakan sama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran nyatakan kita semua ni dalam masjid, dalam surau ni, termasuk saya, kita lalai untuk sediakan bekalan untuk hari akhirat. Sedangkan bekalan dunia kita boleh buat. Contoh nak balik kampung, kalau siapa yang ada anak kecil, pampers, air masak, air suam, susu, semua disediakan. Separuh kereta tu barang untuk anak je, pandai disediakan. Kita yang muda-muda untuk hari tua, simpanan hari tua kita buat. Memang itu Allah nyatakan kamu akan buat, tapi kamu takkan buat untuk perjalanan yang cukup panjang. Allah nyatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21, yang mana Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah, sedarlah wahai orang-orang yang lalai, dunia yang kamu suka, dunia yang banyak nikmat ni akan habis. Wa tazarunal akhirah, dan kamu lalai untuk sediakan bekalan untuk hari akhirat kelak. Apakah bekalan yang kita boleh buat? Rasulullah bagi tu bulan puasa juga. Bulan puasa juga bekalan paling hebat. Luar daripada puasa, kamu terlepas peluang. Memang terlepas peluang. Kita ada lagi baki 23 hari, 24 hari lagi. Ini baki yang kita ada. Yang dah terlepas nak macam mana? Tapi yang baki ni, kamu bersedialah dengan puasa kamu. Sebab yang pertama yang akan jadi bekalan kepada kamu, Rasulullah SAW bersabda, man sauma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu an-nar sab'i kharifa. Rasulullah mengatakan, antaranya ialah sesiapa yang berpuasa. Sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, puasa yang sempurna, puasa yang diterima, puasa yang ikhlas, Allah akan jauhkan kamu 70 tahun perjalanan antara kamu dengan bahang api neraka. Di hari akhirat kelak punyalah lama, tetapi disebabkan puasa, kamu dijarakkan bakaran api neraka, bahang itu dengan kamu 70 tahun perjalanan. Kamu terselamat dalam perjalanan yang cukup jauh, sebab kamu dijarakkan. Disebabkan apa? Puasa. Puasa punya pasal. Amalan lain tak ada, Rasulullah tak cakap pun, hanya Rasulullah kata puasa tersebut. Dan yang kedua, disebabkan puasa itu Rasulullah mengatakan, as-siyam junnatun minnar ka junnatin ahadikum min qital. Puasa kamu, disebabkan puasa yang hebat, puasa yang ikhlas, puasa diterima Allah, puasa itu sebagai perisai, sebagaimana perisai dalam peperangan. Kamu akan pegang perisai ini untuk selamatkan kamu daripada bahang api neraka. Ini semua Rasulullah nyatakan kepada kita. Semuanya kehebatan dalam bulan puasa. 4 tadi saya katakan. Pertama, perniagaan. Dalam perniagaan ada puasa. Yang kedua ialah perlombaan. Dalam perlombaan ada puasa.
Yang ketiga adalah tempat menanam. Tempat menanam pun ada puasa. Dan yang keempat, sediakan bekalan. Dalam bekalan pun ada puasa. Keempat-empat itu melibatkan dengan puasa kita. Oleh itu kita puasalah dengan sebaik-baik mungkin. Sebagai penutup tuan-tuan jemaah sekalian, untuk renungan kita fikirlah sampai bila-bila. Berapa jauh perjalanan? Berapa jauh perjalanan dari hari akhirat? Allah terangkan perjalanan ini dalam surah Al-Hajj ayat ke-47. Perumpamaan sehari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun di sisi manusia. Imam Ibnu Katsir bagi tahu, sehari sisi Allah 1000 tahun di sisi manusia. Berapa jauh para jemaah? Saya pun buat kira-kira ikut akal manusia kan, kita buat congak-congak pakai kalkulator. Rosak kalkulator sebenarnya. Nak fikir kan, dapat jawapan. Jawapan dia apa? Malam ni 2024, umur saya 41 tahun. 41 nampak je macam 18. 41 ni, 41 tahun umur kamu di atas muka bumi sama dengan sejam di sisi Allah. 1 jam di sisi Allah. Kamu diazab dalam neraka, 41 tahun diazab, di sisi Allah hanya baru 1 jam. Itulah perumpamaannya. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.